Assalamualaikum Ikwan. Waalaikumsalam Abeh. Ada di mana Ikwan? Ada mana sekarang ni? Abeh nak tanya dengan adik. Mana lagi kalau bukan berada di dalam Kuala Lumpur. Walaupun keadaan dah mengizinkan untuk rentas, tapi kawan tetap ada di rumah sayang kawan. Hei, baik sungguh adik Ikwan ikut SOP. Dia tidak di mana-mana, dia duduk rumah aja. Tapi soalannya, boleh ke kita percaya? Jawab. Jawab dia dah terus terang depan semua bila kawan ke udara memang kawan rumah sayang kawan. Kawan kawan ada rumah sayang kawan, rumah kawan internet tak bagus. Oh, baik. Kawan freeze. Habis dah tengok hilang dah. Assalamualaikum. Selamat malam. Anda kembali bersama dengan Kiran dan juga Ikwan. Pastinya di Kiran dan Ikwan Show di radio dan TV dan radio Wanita For You.fm jam 9 malam setiap Rabu. Hari inilah sampai jam 10 malam nanti. Kiran di Kelang macam biasa. Kami masih lagi terpisah. Walaupun dah boleh bentas daerah, kami tetap ikut SOP lagi. Kami masih lagi membuat kerja di rumah saja Ikwan Ya betul, kita tidak boleh bergerak ke studio kerana kita masih lagi menjaga sebab kes memang menurun, tetapi kita tahu di Selangor sekarang ini varian Delta varian dah mula masuk. Jadi kita harap semua rakyat yang berada di Selangor kena lebih berhati-hati. Pasti kita kena bagi tahu COVID belum selesai walaupun semua sektor dah dibuka. Sebab saya tengok banyak sangat orang ambil sambil lewa, Kenok. Itulah dia masalah sekarang manusia-manusia kita ni yang saya tak tahu. Kita akan bincangkan nanti dengan tetamu kita hal-hal orang-orang lupa diri ketika kes masih tinggi, SOP walaupun dah dilonggarkan tetapi ada yang macam kita bagi sebagai lupa diri lah. Okey, kurang berhati-hati dan mungkin cuai nanti boleh menyebabkan bahaya kepada diri anda dan juga ahli keluarga. Hari ni pun kes berbelas-belas ribu lagi seperti biasa dan nak cerita banyak pun anda semua dah tahu, anda semua dapat dalam grup WhatsApp masing-masing berapa jumlah kes, berapa jumlah kematian, berapa yang bought in debt, berapa yang mati di hospital. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap minggu kita berdua dah bagi tahu tolong jaga SOP, tapi degil. Ramai juga yang tengok dekat kedai makan penuh kan ramai yang yelah saya tahu anda semua dah terkurung lama, tiba-tiba dilonggarkan sikit je. Boom. Bukan makna longgar sikit tu boleh proof. Betul. Belum lagi kan. Kawan faham bukan apa. Kita tak nak bila kata boleh je buka sektor tu. Kita tahu dah lama duduk rumah, tahu-tahu je tiba-tiba nak kena keluar. Selambak pula macam tu, tak boleh. Ini yang akan menyebabkan kes itu akan meningkat. Jadi kita faham situasi anda sebab kita juga lalui situasi yang sama. Cuma kita pesan ini untuk lebih kepada berhati-hati. Jaga keluarga kita ya. Itu pesan kami. Abang, jangan lupa Abang, walaupun bulan lepas kita bulan Merdeka, ini bulan kita ada Hari Malaysia. Besok Hari Malaysia, kita semua rakyat Malaysia. Kenalah bangga dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa tak kira kita bangsa apa, kita agama apa, kulit kita color apa, duduk kita daerah mana, negeri mana, Semenanjung ke, Sabah Sarawak ke, kita semua adalah rakyat Malaysia, negara kita yang tercinta. Okey, kita kena hidup secara harmoni. Kita kena sayang semua kawan-kawan kita dan juga kita kena ingat, janganlah ada masa-masa muka. Jangan ada sengketa, wahai rakyat Malaysia. Dengarlah cakap kami berdua ini. Wan, satu benda je yang satu benda yang buat saya happy bila SOP dah dilonggarkan. Setelah 4 bulan tidak dapat dibawa ke sini, akhirnya hari Jumaat lepas, Sabtu lepas berjaya saya bawa kembali ini anak-anak saya. Bangun Iman. Ni Uncle Ikwan nak tengok tu. Adam sini Adam. Alah Adam malu pula. Ni. Tengok Uncle Ikwan tu. Ni lah. Ini pemain bola sepak tu ke? Ni dia. Tengok rambut dia, tak nak potong rambut. 4 bulan tak potong rambut. Tengok ni. Ini yang buat saya happy. Adam sinilah. Kam Nanam, kejap je. Nampak makin besar ini makin handsome macam perempuan. Ini kita punya show, tak ada masalah. Masuk je anak-anak. Tengah tadi. Tengok ni. Tengok rambut. Ambil kau. Ini dia ada
ada Pakistan sikit ni, boleh bawa ke tengah ni. Boleh buat untuk filem ni. Filem, drama, ikut. Ini semua Kazakhstan, go ahead, go stand. Jadi Kuan, saya berkongsi kegembiraan saya selepas 4 bulan tak dapat bawa balik Kelang, tak jauh pun, dekat Puchong aja. Alhamdulillah bila rentas daerah dibenarkan, saya tidak bawa mereka pergi piknik, saya tidak bawa mereka pergi mall, saya tidak bawa mereka pergi kedai mamak sekalipun untuk makan, semua kita tapau, tapi saya bawa balik rumah, dapatlah kembali kita lepak-lepak kat rumah macam apa kita buat before 4 bulan sebelum tu, sebelum PKP yang agak lama lah sebelum ni kan. Inilah saya punya kegembiraan ketika dilonggarkan. Baik, Abel, sebenarnya saya juga nak bagi tahu penonton-penonton kita yang mana kalau anda dapat saksikan program kami wanita4u.fm, Kiran dan juga Ikhwan Show, kalau boleh tolong live ini, anda sharekan kepada rakan anda, sebabnya apa yang dilaksanakan oleh Kiran ini boleh dijadikan contoh kepada anda, kerana bukan saja kalau kita nak berhibur, kita nak jumpa keluarga kita bukan saja dekat luar, bawa diorang berkumpul bersama dengan yang tersayang di rumah. Tapi kan? Keadaan luar ni masih lagi dalam keadaan yang masih kritikal. Ya. Betul kan Betul. Ya, itulah saya nak buat. Okay, bye Kuan. Bye Kuan. Bye. Nanti berjumpa dengan anak Kuan bila free Stay safe, kita masih okay. Itulah antara kegembiraan saya ketika SOP dilonggarkan, dapatlah kembali jumpa dengan anak semua tahu kan. I'm a single father, so this is a chance saya gunakan dengan baik, bawa balik rumah. Tapi taklah sampai bawa pergi holiday ke, bawa pergi pantai, tak ada. Memang duduk rumah semata-mata, kami masih lagi follow SOP. Apa lagi berlaku Ikhwan? Banyak lagi benda yang berlaku dekat Malaysia. Saya dengar cerita Ikhwan ada projek baik juga akan muncul tak lama lagi. Aku tak pandai menyanyi, tapi aku nak apa? Aku nak boleh share ke? Aku nak nak apa? Boleh share, boleh. Sebab boleh kan? Benda baik Abel, sebabnya kalau benda baik aku nak menyaga lepas ini. Itu dia. Jadi pada anda sedang menonton, Ikhwan akan muncul dengan satu perniagaan makanan tak lama lagi. Alhamdulillah. Anda mungkin dah tengok Ikhwan buat live di Ikhwan Malaysia sebelum ini. Dia punya channel, dia punya Facebook personal kat situ. Anda dah tahu apakah Ikhwan akan dagangkan selepas ini. Dekat Instagram dah ada, dekat Facebook dah ada. Jadi makanan yang merupakan favourite saya juga. InsyaAllah Ikhwan nanti bolehlah belanja saya juga kot kan. Ikhwan akan adakan apa Wan? Dulang apa? Dulang. Yes. Kita nak kongsikan rasa cinta ini kepada anda. Walaupun dia makanan, tetapi anda akan merasai cinta apabila menikmati ia. Dan secara ringkas saya nak kongsi dengan anda, dalam keadaan kita semua sebenarnya nak cuba bangun balik dalam sektor-sektor yang dah buka dekat negara kita ni. Saya rasa apa yang saya rancangkan ini adalah untuk membantu anda yang mungkin dalam perancangan nak buka bisnes baru, especially bisnes makanan, ataupun mungkin anda yang nak terkandas nak buat bisnes. Jangan risau pasal kos dia tak masuk akal. Nanti kita cerita. Okay? Itu nanti Ikhwan akan cerita, saya akan interview dia nanti. Dia bukan tetamu lah, dia bukan host. Dia tadi tetamu saya pula nanti bercerita tentang apa perniagaan Ikhwan ada, macam mana anda juga mungkin boleh sertainya, dan mungkin saya pun minat, kita tak tahu kan. Pasal makanan, pasal sebut nasi ambeng ni semua memang saya punya favourite makanan Jawa ni. Jadinya Roslina Yusof, terima kasih Mama Ina yang menonton sekarang ini, terima kasih Ira Irano. Tolong share, jangan lupa share guys, share please. Jangan lupa share, jangan lupa ajak kawan-kawan semua tengok dan komenkan. Tetamu kita akan muncul dalam segmen yang kedua sekejap aja lagi. Ikhwan ada apa-apa kita sampaikan Ikhwan sebelum kita break? Sebelum kita nak break, kita nak bagi tahu tetamu kita ini sudah lama merehatkan dirinya. Kalau dalam bahasa Melayunya, petapa. Sebab petapa, dia banyak habiskan masa untuk prep diri dia diri tau. Body dia, penampilan dia. Sekarang dia penampilan sangat istimewa. Yang paling penting, semakin berusia semakin kacak orangnya dan semakin sadar. Wow, makin sadar Makin sadar. Oh, ini bukan sebarang pelakon ni. Nampak macam tak berapa nak kuat. Dia biasa berlakon tak kuat, tapi sebenarnya dia kuat. Ni Farid Noor, siapa ni? Farid Noor. Terima kasih Abang Farid kita. Terima kasih banyak-banyak. Farid ni Abu Bakar Hani. Asyik kita ada sini mari ni. Kita main tadi lagu Fikir Barak ke? Hey, Farid duk ke latte buat apa malam-malam? Kita duduk buat malam-malam. Nanti one day kita boleh jemput Farid Noor ni. Ini pun bekas penyampai radio juga untuk maybe bersandilawara, berseloka ala-ala Kelantan kita deh. Ya, betul. Nanti kita ejah nanti. Okey, tak ada masalah ni kalau kawan nak masuk ni. Tapi diorang jangan lupa, kerana orang yang bakal kita bawa ni sebenarnya dia bukan duduk di zaman viral tau Dia masih lagi berada di zaman fenomena. Waktu dia
dia telah tampil dengan satu sign, satu trademark. Dia tu. Trademark dia tu nanti kita akan tunjukkan kepada anda selepas kita bersama dengan kita. Okey, rasanya dah cukup lah untuk segmen pertama ni kita membebel. Kita teruskan ke segmen berehat seketika untuk minum air 30 saat. Lepas tu kita akan kembali bersama dengan anda, Kirana Ikhwan, dan juga tetamu kita minggu ini seorang jejaka yang cukup kacak bergaya dan juga sadar bak kata Ikhwan. Over to you. Wanita.for.you.fm. Over to you. Halo. Terima kasih. Waktu masih lagi lah bersama dengan Abel, Kira. Yo. Saya hamba Ikhwan. Yo. Kalau Kira and Ikhwan show. Ya, memang betul. Terima kasih kepada menonton, terima kasih kepada yang dah share, terima kasih kepada yang tengah komen ni. Tadi Farid Nur ni ada komen balik Ikhwan, katanya Kawe kena kuarantin satu family COVID bos. Doakan Kawe, insya-Allah kami doakan kawan-kawan kita. Ya Allah. Allah. Kita doakan Farid, semoga baik-baik Abel. Ya Farid, jangan lupa update nanti kita WhatsApp tepi deh. Ni kita doakan semoga Farid dan juga keluarga selamat, dijauhkan daripada segala bahaya, terutama sekali COVID yang memang sedang melanda. Jaga pemakanan, jaga minum banyak air apa semua tu kan, insya-Allah. Selamat Farid, tak ada masalah. Nanti kita pergi tepi lepas habis show deh. Okey. Sekarang ni Kuan, saya rasa kita pun sudah banyak bercerita di segmen pertama secara berdua. Apa kata kalau nampak lebih indah kalau dapatlah kita berbicara secara bertiga pula kali ini. Kerana kalau dua otak itu lebih baik, mungkin masuk otak yang ketiga akan lebih meletup lagi malam ini. Ya benar, itu memang tidak dinafikan kerana bila kita bergabung, otak ini sesuatu yang luar biasa akan selalunya tampil, dan yang pasti kita nak kena memperkenalkan tamu kita ni special sebab dia dah lama sangat berehat dan kita nak ucap terima kasih sebabnya dia jarang tau. Kalau orang nak panggil dia dekat mana-mana platform dia jarang nak keluar, tapi dengan kita dia bagi laluan. Dia memang sporting bro. Sebab apa? Ada sejarah dia dengan kita. Dia sebenarnya ada sejarah dengan kita. Dia tak boleh tolak permintaan kita. Kalau dia tolak, habis bocor segala rahsia. Sebelum kita kenalkan orang yang apa kata kita tengokkan gambar macho, gagah perkasa, segak bergaya tetamu kita pada minggu ini. Lama ai. Ini siapa? Ini gaya muka dia macam apa? Zoro ke ni? Ni siapa ni ya? Apa nama tu? Zoro. Ni Zoro ni. Kau tengok misai dia. Ini Zoro yang old school ni, bukan yang baru punya ni, yang lama punya tu, yang lama. Ni yang zaman Sean Connery tu, dah tua sikit Zoro. Itu janggut tu putih tu, dia colour tu. Dia tak clear lagi. Tak ada gambar lain ke lebih jelas? Kata ada gambar lain, ada gambar lain. Kejap. Ada. Gambar lebih macho lepas ni. Kita bagi sedikit info. Oh, dia dah tua. Ni. Lama. Ini apa ni? Ini macam Iron Man. Tahulah dah sadar. Dah tahulah sadar, tapi jangan macam ni. Tapi nampak macam ada lah. Macam ira-ira dia lah. Ni orang panggil dia apa ni? Macam buluh man pun ada ni. Buluh betung ke apa ni habis tak tahu lah Yang selalu saya Okey. Anda semua dah tengok, anda semua dah nampak, dah tahu dah pun siapakah kita punya tetamu pada malam ini. Abang kita tak lain tak bukan orang popular dekat Malaysia dengan trademarknya tersendiri. Apa kata kita Wan? Kita mulakan. Kita panggil lah masuk ke dalam studio. Kita bakar dia. Apa khabar kamu berdua? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Khabar baik kami berdua, dan nama tu buat kami terkejut. Apakah halnya tiba-tiba jadi Usup Stark? Itu kata saya
sejak 2 tahun ni kan teman stok kat rumah tapi tak nak tulis SPUK. SPUCK tu tak nak lah teman tulis lah stok dapat glamour sikit. Patutlah. Memang itu sesuai sangat. Tadi kita ada bagi tahu Ikhwan. Abang Ucup, apa pun Ucup start, Ucup start. Letih nak panggil Ucup start. Ucup je lah. Kita dah biasa Ucup bincang dulu dah. Panggil Ucup tak apa pasal Ucup tu mengingatkan kita kat Malaysia ni untuk sentiasa mengamalkan you kena ada SOP. Ucup. Okey. Oh. Okay. You ada SOP. Baik. You ada SOP Okey. Korang semua ingat tu. You Ingat. Pasal teman pergi mana-mana. Teman pergi mana dia kata orang duk gabur sekarang ni. Orang sekarang ni, orang kat Malaysia ni susah benar nak jaga SOP. Kan? Itulah tapi teman pergi mana-mana. pasalnya. Teman pergi mana-mana, pergi kedai mamak ke apa. Orang duk panggil sok. Jadi teman jaga SOP you. SOP. Sok. Mana ingat abang ingat SOP. InsyaAllah. Okey. Tak bakar je. Kita nak tanya dah, mungkin mereka terlupa. Abang dulu tahun 1996 pernah ada album. Nanti. Nyanyi ya dulu. Yelah. Ya tak ya juga. Kita terlupa pula. Tak. Abang terlupa buka Wikipedia tadi. Google je sekarang. Syahid dulu pernah popular lagu tema. Betul. Kalau kita dengar dia nyanyi sikit awal-awal sebelum kita nak tanya benda, seronok juga dengar sikit. And the one. Itu kita last sekarang. Oh, last sekarang pula. Nanti dia terkejut. Dia terkejut. Bukan nak nyanyi, orang kata kalau nak ngorat orang pun kena ada cukup lengkapnya kan. Nak nyanyi pun kena on piano semua. Barulah dance. Macam tu pula. Semua pun ngejut dengan ngabur. Kan? Terkejut teman. Abang Ucup jangan lupa, kita kat orang radio. Radio beginilah gayanya. Mana ada plan-plan. Dia belasah je. Masuk je. Dia belasah je. Usahlah menipu. Dulu kita kerja radio dulu. Malam sebelum tu dah ada menelpon dah. Besok bawa ni Abang Ucup. Besok bawa ni. Udahlah. Plan. Nipu yang kau mah. Okey. Abang Ucup. Ni nak tanya ni. Sebelum orang lain bertanya, kalau siapa tanya soalan, bertanya Abang Ucup. Jangan risau, jangan segan. Tanya dekat ruangan tu, insyaAllah akan dijawab. Tapi sekarang ni Abang Ucup, lama menyepi semenjak COVID melanda tahun lepas sampailah sekarang almost 2 years dah. Boleh kita kira lebih kurang 2 tahun lah walaupun belum sampai lagi. Apa yang berlaku pada Ucup Bincang dalam masa lebih kurang 18 bulan ke 20 bulan ini? Silakan. Alhamdulillah saya tak ada bunting gajah. 20 bulan masih lagi maintain. Okey. Sebenarnya saya banyak tumpukan pada urusan teman dengan anak teman lah. Teman aku mungkin ramai yang tak tahu, teman dah pun berpisah dengan isteri teman, bekas isteri teman. Jadi selama berpisah ni teman banyak beri tumpuan pada anak teman. Anak teman sekarang ni tinggal dengan teman, umur dia 11 tahun. So ketika kami berpisah tu, waktu tu dia berumur 7 tahun. Jadi tidak adil kalau teman tak fokus pada dia. Jadi teman lebih banyak cari buat kerja yang boleh orang kata membahagikan masa dengan anak teman. So alhamdulillah sekarang ni umur dia dah 11 tahun, teman rasa dah okey dah, teman dah boleh keluar 6 jam, 7 jam. So dia boleh duduk kat rumah seorang-seorang. Kalau dulu mungkin payah sikit lah. Itu teman berani keluar ni. Dia tak nak keluar. Keluar tu kejap. Keluar tu cari kamak baru ke apa? Nak juga cari kan. Tapi bila cari semua mak orang tak nak kan. orang tua gatal ni tak habis lagi perangai ni. Kita carikan lah kita carikan. Kita boleh carikan insya-Allah. Tak boleh bro. Tak boleh Wan. Dia punya spek tinggi sangat. Tak boleh nak yang macam tu, nak yang macam ni. Nak kulit macam ni. Nak mata lentik macam dia. Kau milih. Tak apa. Okey, kita lebih. Okey. Kan.
Okay, so usuk Wiltshire 2 tahun tu maknanya itulah antaranya. So kita nak tanya aktiviti-aktiviti macam penggambaran tu ada tak buat dalam 2 tahun ni? Sebab ada juga masa itu tak boleh, ada tak boleh shooting. Jadi kita nak tanya pasal tu. Saya teman ni dia ambil orang kata adalah 1-2 job teman ambil di mana pengarah tu telefon teman sendiri. Okay. Biasanya yang macam Heka lah Anafia, dia akan telefon teman sendiri, abang saya nak abang berlakon cerita ni pasal saya tengok abang saja yang boleh berlakon. Pasal dia sendiri dia pengarah, dia producer, dia sendiri yang telefon teman. So teman kabur kat dia awal-awal dah teman tak boleh syuting lama. Habis kuat teman boleh ambil mungkin 1 hari atau paling lama pun 4-5 hari saja. Tak boleh lebih. Pasal teman nak kena jaga anak teman tak boleh nak bagi masa. Jadi alhamdulillah dia setuju tu. Baru lepas tayang Ali Alia tu teman dia berlakon 2 bulan sudah. Baik. Shoot sebelum MCO. So adalah 2 tahun ni adalah 1-2 drama. Ini saya dengar cerita pun Along Kamrudin dia nak juga saya lepas PKP ni. Dia nak juga saya. Dia sendiri cari nombor telefon, dapat jumpa. Pasal nombor telefon teman ni memang teman tak bagi kat siapa. Kan? Ya betul. Pasal yang teman amanahkan pegang nombor telefon teman ni Donald Trump je, tapi dia pun dah hadir, tak ada presiden. Faham? So, tak ada. Susah nak cari abang. Okay, itu kita dah tahu dah Abang. Tapi sebelum kita nak rehat Abang, sebelum kita nak sambung banyak soalan lagi, kita nak tanya pasal gym Abang. Katanya dalam 2 tahun ni ada memang nampak dekat Twitter tu ada angkat besi. Kan? Cuba kita nak tengok sekarang. Adakah benda angkat tangan sikit lah. Istiqomah tak benda tu? Tengok lengan dulu. Ini semua fitnah lah. Ini pasal zaman masa MCO, masa PKP ni, tak usah kata besi. Tin kosong pun abang ambil, sampah abang ambil, yang botol-botol tin kosong semua tu kan. Semua abang angkat. Pasal apa? Nak cari duit. Allah. Tapi jual sana jual sini. Wan, untuk mengesahkannya kita minta naik satu tangan lah. Tengoklah mana. Tengok. Come on lah. Angkat. Come on. Azub. Ada tu. Iyalah tu. Ada. Ada. Nampak tu? Tapi sebenarnya daripada dulu dah macam ni, tak nak tunjuk. Tak adanya. Dulu asyik begini je gaya koma. Bakar. Kita bakar. Pasal koma fokus pada tangan tu. Koma tak tengok fokus kat sini. Cuba koma tengok balik video-video, tengok fokus kat sini. Koma fokus kat yang gerak ni. Memanglah koma tak perasan. Okay. Alright, kita akan berhenti seketika tapi nak ucapkan terima kasih kepada Nadrah Love. Hai Kiran Ikhwan katanya, Abang Kanda, Khairul SM Moha, Muhammad Akil Yusof. Guys, jangan lupa share dan juga bagi tahu kawan-kawan Abang Usop bicara dengan kita malam ni ataupun nama baru dia Usop Stark. Untuk tahun 2021 ni dia dah tukar nama lah, minta maaf lah. Sebab Tony Stark pun dah tak ada dah dalam cerita Avengers tu, dah mati dah kan. So Usop Stark akan mungkin menggantikan Tony Stark nanti lah. InsyaAllah. Ini wakil Malaysia insyaAllah. Kita doakan. Kita kembali, kita ada banyak lagi soalan-soalan yang kita nak ajukan kepada Abang Usop kita. So you all jangan pergi mana-mana. Mohon share. Tolong stay tune dekat Kiran dan Ikhwan Show di Walita For You. .fm. Kembali bersama kami di Wanita For You .fm. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni hari Rabu, hari bulan entah saya tak ingat. Sebab saya satu rumah, saya tak tahu hari apa, pukul berapa, jam berapa, tak kisah dah. Lantaklah situ kan. 15. Ya, tahu 15. besok hari. Ya. Tapi itulah hakikat sebenarnya saya sekarang ni kat rumah. Saya tak tahu hari apa. Saya tak ingat berapa hari bulan. Sebab hari-hari macam hari yang sama. Tak ada beza. Yalah, pasal raya hari-hari pun dah tak ada dah kan? Ada. Tak ada ke? Pandai je ada lah. Jangan buat fitnah. Tak benar apa.
Tak keluar. Kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Abang Usop Wilca ataupun Usop Start nama dia sekarang ini. Sama 1 jam daripada jam 9 suku sampailah jam 9 suku malam esok dia akan temankan kita dengan cerita-cerita kelakar dan juga cerita-cerita mengarutnya daripada dulu sampai sekarang tak berubah perangai. Tapi saya nampak makin meningkat usianya, makin semakin macho. Jadi itulah kita tahu nampak kan dia jaga kesihatan kat Twitter tu. Itu bukan fitnah, memang dia pergi gym, nampak dia ada post gambar kat sana. You all boleh check it out Twitter saudara Usop Wilca kita. Ini bukan tipu, ini. Abang Usop ni sebenarnya dulu juga penyampai radio, ya, seorang pelakon, seorang penyanyi, seorang penghibur, pelawak dan juga sempat menjadi seorang penyampai radio. Akibat daripada kepopularitiannya yang kehebatan, kemantapan, kehebatan Usop Wilca ni itu, terus mendapat tawaran menjadi seorang penyampai radio ketika itu dan terus saja ke segmen pagi di Hot FM. Kan baik Abang Usop kan? Jadi cerita sikit pengalaman sebagai penyampai radio tu. Mungkin ada yang orang tak tahu perasaannya ketika itu, apa yang seronoknya, apa yang tak seronoknya ke? Dia pasal teman ni daripada masa kecil dulu, teman memang orang kata seronok jadi DJ radio. Kan? Pasal masa dulu zaman Nur Amin, ingat dulu-dulu kan? Yap. So teman ingat macam tu gaya teman cuba nak bawa satu benda dalam apa ni Hot FM lah. Memang pasal masa memula perjanjian tu memang dia kata okey abang Usop, you have the free roll. Free roll. You boleh bawa apa benda yang abang nak bawa lah. So dah lah kena bangun pagi. Hot FM apa ni pagi kan, hot pagi kan. Ya. So 4:30 abang dah kena bangun dah. Abang ni memang daripada zaman sekolah dulu disiplin. Disiplin. Kalau arwah mak abang dulu kalau dia tengok pergi sekolah dia mesti akan tengok kot tingkap pasal dia arwah mak duduk rumah lain, abang duduk rumah kakak dah. Dia akan tengok kot tingkap. Dia tengok masuk kot tingkap memang tak ada abang dekat katil dah. Rupanya abang ada bawah katil. Disiplin abang. Kan? Disiplin abang tak pergi tinggi sekolah pun, abang tak pergi sekolah pun 6 pagi tu, tapi 6 pagi tu abang tetap bangun untuk nyorok bawah katil pasal arwah mak abang akan tengok abang. Okey. So lepas okey dah setuju semua, bila masuk yalah pagi kan, kita ni abang ni jenis memang pagi ni kurang bernyawa sikit, payah sikit. Sejuk lah, masih sejuk lah. Sejuk pasal nak kena panaskan enjin banyak kan, lama kan. So bila masuk hari pertama je masuk, adalah producer yang bernama Syed juga tu kan. Dia kita jumpa, dia khabar kat abang kena jadi Usop Wilca juga. Abang cakap mana mau abang jadi Usop Wilca sepanjang 3 jam 4 jam ni, mampu lah abang. Management nak abang jadi Usop Wilca dia. Abang kata abang bukan itu apa plan abang, macam tu je. So daripada situ abang dah rasa macam dah belah bagi. So dengan kena bangun pagi lagi kan. Lepas tu bila suruh jadi Usop Wilca lagi. So abang nak jadi because masa tu teman ni kalau ikut kan masa tu teman masih lagi bekerja di oil and gas company. So apabila teman terlampau jadi Usop Wilca, kawan-kawan korporat mula condemn teman. Dia mengkabur apa Mika terloncat-loncat macam tu. So jadi teman rasa macam berbelah bagi tau. Yang ini kendak stesen TV, sedangkan kawan-kawan korporat expect, even kalau ikutkan CEO masa tu, Media Prima masa tu pun dia expect yang I akan sembang benda-benda yang korporat punya lawak. Kan? Dia tak nak I buat lawak yang sama macam dia ada DJs kan. So I also expecting that, tapi did not work because I terpaksa follow game plan yang dibuat oleh pihak pengurusan untuk pagi tu kan. Jadi quite blur lah pasal it's not my jiwa actually. Kalau ikut kalau kita tengok kan kalau I cakap dekat management cakap kalau you nak I jadi Usop Wilca, I kena ada feeder.
Because kalau tengok dalam cerita, kalau you nak dia Usop Wiltshire, you kena tengok cerita Kampung Pisang Kak Limah tu macam mana. Maknanya ada feeder, I jadi feeder. Dia ada dia punya karakter masing-masing. Dia tak boleh seorang je cakap, seorang je tak boleh. Dia kena ada masing-masing ada dia orang punya peranan. Then it work for Usop Wiltshire. Usop Wiltshire cannot work alone. Betul. Usop Wiltshire dia kena ada chemistry, dia kena ada karakter-karakter yang cucuk dia, yang bagi bola tanggung kat dia. Dia main bidah je. So this did not work because I cakap you don't understand Usop Wiltshire karakter, and then you bayangkan Usop Wiltshire daripada Kampung Pisang masuk OFM dekat New York. Mampu lah dia. Jenuh lah nak English education dengan semua negro. Kan? Mexico. Tumpul lah dia memang tak faham. Faham. Suasana dia berbeza. So kalau nak wujudkan satu segmen untuk Usop Wiltshire, kena buat satu suasana dia macam Kampung Pisang punya karakter kena ada di situ, baru menjadi. Kalau tidak dia jadi macam terasing. Tergantung. Tergantung dia tak masuk lah, masuk dengan karakter lain. Because Usop Wiltshire is watak luar bandar kan, betul. Yang dia pakai bantai aja semua kan. So dalam Hot FM pagi tu semua karakter lain-lain, semua karakter bandar kan. So bila I masuk ni, betul ada pula bersama dengan Fifi, so dah terlampau banyak sangat lembut hati teman nak cakap dah kan. Jadi itulah dia. Tapi kita sebagai penyampai, kita terpaksa ikut arahan yang ditentukan oleh management lah kan. Walaupun kita cuba suarakan, tapi dia orang nak ikut cara dia orang, kita ikut je lah. Tak ada menyesal apalah. Yang the most penting I rasa macam tak puas, tak dapat bagi apa yang I nak kan. Itu je lah. Okey. Itu kisahnya Usop Wiltshire dan juga keadaan di radio. Walaupun bekerja waktu pagi, saya dan Ikuan ketika itu kerja petang. Kita orang pernah juga sempat on air. Bocok pernah juga dibuat rotation ketika itu, dan kita bertiga pernah on air 2-3 kali juga saya rasa waktu petang hari. Bersama dengan Usop Wiltshire. Itu antara kenangan saya takkan lupa lah. Ingat Kuan tak? Kita bagi dia karakter, kita bagi dia apa? Dia jawab soalan, jadi penyelesaian masalah petang satu show kita buat untuk dia. Betul. Kena tahu Rakyat Malaysia kena tahu belum zaman viral macam saya cakap dulu, fenomena Usop Wiltshire ini pernah menjadi fenomena yang mana saya sendiri menjadi saksi Kiran dan juga penonton-penonton yang senang menonton Kiran dan juga Ikuan show di Wanita Holiday FM ni, yang mana di sebuah stadium saya ada berhampiran dengan Usop Wiltshire. Usop Wiltshire dia berdiri, dia cuma naik tangan dia macam ni je. Satu stadium tu menjerit. Itu ketika ABPBH Itu ini kat luar kat stadium dekat ABP. ABP tu maknanya semua habis dah waktu Usop masuk bersama ditolak oleh Johan. Saya ingat kenangan itu sebab masa itu nama Usop Wiltshire memang cukup besar, cukup fenomena dekat dalam Malaysia. Memang orang tahu, sebut Usop Wiltshire semua tahu. Betul, zaman tu mana ada TikTok, mana ada benda ni semua, tarak. Tapi beliau cukup dikenali. So kadang-kadang mungkin baru tengok adik-adik mula kenal lagi, ni Abang Usop Otai, bukan sebarang Otai fenomena yang pernah berlaku di Malaysia. Okay Wan, selamat malam juga kita ucapkan ni kepada Muhammad Nazim. Waalaikumsalam yang tengah tengok. Mamu Aboy Gombau. Mamu, thank you Mamu. Mamu kata steady lah Abang Usop. Steady. Kanda Mamu ni daripada Hot FM sampailah sekarang ni kalau ada je kita, dia mesti akan ada. Dia mesti ada. Kanda SM Moha, salam kat Abang Usop. Legend is back kat sini. Acong kata 3 legend. Kita termasuk legend Akuan. Thank you Acong. Jadi Abang Usop dekat radio tak lama kan? Sekejap je kan? Lebih kurang 1 tahun 6 bulan kot. Saya sepatutnya kontrak saya 2 tahun. Kontrak 2 tahun. Lepas tu ketika tu pula banyak menang offer drama berlakon filem kan. So saya dah tak boleh nak ni, pasal banyak orang dah merajuk, producer dah merajuk bila nak ambil saya punya. So kita pun terpaksa merayu pada management, tak apalah kontrak tu kita tak perlulah nak bayar saya habis. Kita habis kat sini je lah. Kan? Habis kat sini saja. Lagipun ketika itu pun saya rasa saya nampak bila 4 orang
dalam satu konti tu dia nampak macam dia tak berapa ni sangat. Dia I think the maximum is 3 lah. Kan? Okay. Kenapa? Kalau Jok? Kenapa tak minta kerja petang ke? Tukar aku ke petang tu dengan Kiran Nekuan. Tak khabar macam tu ke? Kira memang I ada cakap juga. I kata okey kalau ni saya nak kau boleh tak? Dia kata tak ada pasal dia orang nak memang nak dia orang nak cuba 4 DJ untuk satu pagi kan. Dia orang cuba tapi sebenarnya I kalau dia orang suruh I pergi dengan segmen petang dengan kamu berdua ni rasanya teman sesilap kita kerja lagi rasanya. Bayanglah kita bayangkan kita banyak benda kita buat sama-sama. Kalau kamu ingat kamu sini semua tak perasan. Kami pergi tengok rumah pun sama-sama 3 kereta. Booking dekat-dekat kan. Booking dekat-dekat selang berapa baris je. Lepas tu jap. Lepas tu pilih je. Aku nak yang tu. Kau ambil ni lah. Ni jauh sangat. Aku dah ni. Lalas teman pilih dapat tengah. Dia mau bagi tepi teman dapat tengah. Lalu tak pindah. Teman seorang ni tengah. Sampai sudah. Aja gampang kan. Bang, saya ingat sebab masa saya bayar deposit tu saya dapat free payung. Kerana tak bayar tapi dapat juga. Pasal kita dah bayar juga. Aku bayar lah. Aku pun dapat bayar deposit burn. Aduh. Okay. Alright, itu antara sejarah kami bertiga yang anda tak patut tahu sebenarnya. Tapi Ucok dah bongkarkan hari ni. Kau ajak betul, tapi tak apa. Kita berehat seketika, kembali bersama kami sekejap lagi. Kiran Nekuan dan juga Usob Pilcha atau Usob Stark pastinya di wanitaforyou.fm. Aduh. Ya. Mengah gelak. Habis rasa kita bocor malam ni. Aduh, beli rumah tak jadi pun keluar cerita. Sebenarnya daripada kita gelak-gelak pun sebenarnya kita ada juga soalan-soalan yang panas juga kita nak tanya Abel usuk kita tau Abel. Oh, payah. Dah teman cerita benda ni pasal nak nunjukkan yang kita ni memang rapat. Betul. Nak ngabur kat kamu dia orang kat sini. Kita ni bukan setakat main sekap jarang je. Memang rapat. Dengan Ikhwan ni berapa kali dah teman pindah satu tempat yang sama. Kan? Daripada Flora kan ada habis lagi. Habis. Jumpa dia juga. Memang tak dapat lari daripada dia. Cuma teman nak cerita lagi satu benda kan. Dekat satu kondo dia tiba-tiba ada satu eksekutif Hot FM pindah sebelah rumah dia kan. Bila pindah rumah dia dah cukup. Itu semua tak mau dengar. Lari bos duduk sebelah rumah. Pindah. Tunggu dia pindah. Okey. Oi. Ini siapa bocorkan rahsia siapa ni kau ajar betul. Selamat malam kepada Daddy Daddy, thank you for watching. Ejim Lee, thank you for watching. Alright. Kita tak tanya soalan lagi pada Ucok. Sebelum Ucok tanya soalan kita tanya dia Kuan. Nanti kan habis dia bongkar semua. Kita jaga dia nanti. Ini segmen keempat kita kan. Ini segmen komen Ucok kita panggil. Kita ada sediakan video dan juga gambar. Jadi kita nak abang Ucok komen lah berdasarkan apakah video-video yang kita ada. Alright, kalau boleh admin, kita tunjuk dulu video yang pertama kita. Iaitu video apa yang pertama kita main video video binatang lah, video binatang. Abang Ucok takut binatang apa? Binatang apa yang paling Abang Ucok takut?
abang yang paling takut sekali lah kalau ikut yang paling abang takut sekali Remo. Okey, Remo okey. Mana boleh ajak berundingnya kan? Itu ular abang takut lah, takut video ular, kita tengok ni video ular ni. Mak besar benar. Itulah dia. Ini ular ke apa? Ambil dia boleh lepak gitu Anaconda ni, confirm anaconda. Ni CGI ni. Macam tak percaya pun ada. Bapak besar ni Hey. Tengok tu, beratur tu. Tak adalah teman. Minta maaf lah, geli. Ini kalau upah awak buat, kalau dia upah awak buat event kat rumah tu, minta maaf. Tak apa. Tak mau. Ikhwan berani Wan, dengan ular? Ular saya okey, saya tak boleh yang tangan banyak macam laba-laba, lipas saya tak boleh. Okey, macam usuk pun tak boleh lah, tangan dia panjang kat ni. Ada banyak kan. Okey. Kena balik. Okey. Itu pasal ular lah. Binatang paling usuk Wilca takut adalah ular Ikhwan tak takut. Ikhwan cuma takut dengan usuk Wilca je. Kalau tadi teman Nabi cakap dengan mereka kan, dalam dunia dalam dunia realiti orang panggil dia ular. Okey. Dalam dunia penyiaran, dunia radio, orang panggil dia ikhwan. Dia nak bagi balik Wan. Dia nak bagi balik. Okey dah tutup cerita ular. Okey, kita nak borak pasal ni pula. Kita nak borak pasal artis yang berhijrah. Ramai kita tahu artis Malaysia ni ramai yang berhijrah daripada satu bidang ke bidang yang lain lah. Bidang perniagaan dan juga daripada segi akidahnya pula berpindah ke masuk tabligh, mula berhijrah keluar 44 hari dan sebagainya lah kan. Penting tu untuk menambahkan ilmu agama, untuk menambahkan ilmu di dada dan juga mungkin belajar apa yang tak tahulah. Saya Ikhwan, Abang Ucup mungkin satu hari akan buat benda yang sama. Yang terbaru ni yang mengejutkan, tengok dekat video yang dikongsi oleh Nabil, tak silap saya. Nabil pun kita tahu dah masuk tabligh juga baru-baru ni. Seorang artis yang cukup popular tanah air dengan suaranya yang Wan, buat sikit Wan, macam mana suara? Keraguan hanya padamu. Boleh? Siapa tu? Anwar Zain lah kan? Abang Ucup macam teruja je tengok suara aku nyanyi tadi. Tu kata bahaya Ucup ni. Bukan ni aku Ikhwan gitu kan macam pelik nong tengok Ikhwan itu kan. Ikhwan macam tu. Kita tengok video ni yang melibatkan Anwar Zain, satu yang cukup mengejutkan. Hati tu bang. Ada alhamdulillah. Bil, macam mana rasa ni Bil? Ya Allah, Allah Akbar. Allah bagi sedar Abang Anwar Zain yang kasih tarik. Tak manis sebab apa tarik biasa kalau Dah bunyi nama ni. Tak saya sikit. nak siapa nak Saya boleh insya-Allah. Ustaz Lutfi pun nak. Boleh. Tarik sambil lagu bang. Lelaki yang selalu mencintai Allah. Selalu tanpa ragu. Oh ya Allah. Yang selalu mengejar hanya dirimu. Kau jangan nyanyi, tolong. Subhanallah. Tu dia Anwar Zain tarik sambil nyanyi tu. Eksklusif, siapa yang dapat tu memang eksklusif. Untunglah. Bang. Kalau Abang Ucup tarik
Pendapat abang lah pula bang. Ada tak abang rasa nak tarik? Oh, abang ni abang dah melalui tabligh daripada kecil lagi dulu. Oh, ya ke? Abang daripada kecil, zaman budak-budak dulu dah memang tabligh ni dah popular. Dah terbiasa dalam benda-benda macam tu kan. So memang ada makan bertalam semua tu memang biasalah. Belajar ikat serban. Masa tu umur baru 8 tahun, 9 tahun dah. Masuk dah di kampung dulu memang kuat. Kan? Abang bukan beranak kat New York. Kan? Abang beranak kat Kuala dulu kan. So dah biasa lah tabligh datang. Kalau New York tabligh tak berani datang. Kan? Kan? Jadi pasal hijrah, hati-hati yang berhijrah ni sebenarnya teman tengok bukan baru sekarang, lama dulu daripada lama dulu dah. Ramai dah kan. Cuma populariti tu je. Kan, mungkin yang popular orang bagi tonjolan sikit lah. Tapi sebenarnya benda ni bukan benda baru. Benda ni benda lama. Pasal artis ni sebenarnya dia macam kita yang dalam dunia penyiaran seni ni, kita ni cara kita berfikir, cara kita buat kerja, kita terlampau seni. Tahu? Bila kita berseni, kita senang berhijrah ke satu benda yang indah. Kita suka benda-benda yang indah. That's why orang-orang yang masuk dalam seni ni, dia orang suka benda-benda indah. Cuma kadang-kadang kalau tujuan dia orang masuk dalam dunia ni kerana nak cari keuntungan atau nak cari glamour, mungkin dia orang tak dapat benda tu. Dia orang takkan dapat apa tu. Tapi kalau kita masuk minat ni kerana kita ada minat, kerana kita ada jiwa seni, berseni tu halus. Jadi seni tu halus, dia boleh pergi anytime. Tak jadi pada teman, tak ada isu pun. Pasal apa? Orang macam orang yang betul-betul berkerjaya dalam bidang seni ni, dia orang boleh berubah. Dia merasa, pasal kita dalam bidang seni ni, kita terdedah banyak benda kan. Bila kita terdedah banyak benda, kita nampak, banyak orang tak nampak, kita nampak. Bila lama-lama kita rasa, apalah dunia macam ni kan. Kita nak bagi dunia tu lagi baik. Tapi bila kita melalui proses-proses benda-benda yang ketidakadilan berlaku ataupun tiba-tiba banyak yang berpura-pura kan. Jadi di situ kita punya seni pergi ke seni peringkat kedua, kita mencari seni yang lain pula. Di situ sebab kita mudah mencari ke jalan Allah, insya-Allah. Orang kata majoriti banyak pergi ke jalan agama ni lah. Kerana di situ dia orang dapat kedamaian jiwa. Pasal teman dulu pun sebelum teman menjadi seorang artis dulu pun teman ada masuk satu tarikat kan. Okey. Mursyid tapi teman dah tanya mursyid teman, mursyid panggil dia Pak Yok, saya ni boleh ke, saya dah masuk ni, saya nak masuk pergi KL balik, nak jadi penyanyi ke, nak jadi pelakon ke, boleh ke? Kita pergi ya, saya tak ada masalah. Rasa besok kalau bengkok ke, kalau rasa besok goyang ke apa, datang balik surau, dia macam bengkel. Surau ni bengkel. Kalau kamu tak keluar, kamu tak tahu kamu dah bagus ke tidak. Maknanya kamu pergi keluar, kamu rasa kamu tak betul, kamu datang balik, servis. Tak boleh lah kita ni bagus, kita dah bagus. Macam mana kita nak tahu kita bagus, kita ni seorang kita dah hebat dah, kita punya amalan, tapi kita tidak mencuba dunia luar. Betul. Ibarat kita dah belajar tembak, tak pernah tembak pun, peluru pun tak bagi. Macam mana kita nak tahu kita punya tembak tu kena? Faham. Ya. So maknanya tok guru teman tu seorang mursyid, seorang buta, dia yang khabar. Tak apa pergi. Pak Yok dulu pun buat skrip juga. Dia khabar tu terang. Dia kata tak ada masalah. Tapi ialah kadang-kadang ada orang yang salah gunakan je. Jadi isu dia bukan isu apa. Jadi bagi saya kalau Anwar Zain ke, kita nak tengok Sajat je pergi tabligh. Okey. Itu Sajat. Nanti kita try interview Sajat kalau dapat dijumpai kat mana dia punya work tu lah. Okey. Tengok dia makan dulang macam mana. Alright. Okey, tinggalkan cerita Anwar Zain tadi. Alhamdulillah ini satu benda yang baik. Betul kata Abang Ustaz ni, penghijrahan dah lama berlaku. Cuma mungkin coverage tu ikut populariti artis lah. Dan dulu pun tak ada Instagram, tak ada media masa yang banyak untuk bagi tahu perkembangan-perkembangan terbaru. Sekarang ni dah banyak. So cepatlah orang dapat tahu kan. Kalau dulu mungkin dah bertahun masuk tapi tak ada orang tahu. Tapi ini baru ni tadi kita dengan Ikhwan masa segmen yang pertama pasal SOP yang dah dilonggarkan, manusia seperti lupa diri, lupa daratan. Kan? Kita tengok gambar. Bang tengok bang ni, tengok. Ini apa cerita bang? Ini apa kisah ni semua ni? Tu dia bang.
Meriah, Ini- meriah. Minggu lepas kita tahu kan, semua tempat jam, semua taman permainan, semua tempat perkelahan penuh sesak dengan orang yang seolah-olah macam tak ada hari lain nak pergi piknik, tak ada hari lain nak pergi camping ketika negara masih lagi berada pada keadaan COVID yang belah-belah ribu, almost 20,000 a day. Tengok gambar ni. Tengok gambar tu ni, Wan. Ada lagi kan? Wah, ni Wan, apa seronok piknik macam ni? Saya tak faham Apa yang seronok orang kita piknik macam ni? Okey, saya rasa kejadian ni terjadi di lokasi yang dikenali dengan nama Sungai Pisang. Sungai Pisang, ya. Betul? Jadi ini sebenarnya kalau gini nama dia bukan piknik ni. Ini apa? Ini akan jadi panik selepas ni. Percaya cakap saya. Yes. Sebab apa? Sebab ini SOP pun tak jaga ni. Kalau kita tengok semua rapat-rapat, ada yang pakai face mask, ada yang mungkin tak pakai face mask hari tu. Kita dapat perhatikan. Susah nak cakap lah. Apa nak jadi pun tak tahulah kan. Ini kita risau kalau kes naik balik. Allahu Akbar. Janganlah macam tu. Tolonglah. Dan saya dapat cerita juga. Ada kata tempat dah ditutup. Ada tempat yang dah ditutup di depan. Tetapi mereka ada pula jalan tikus masuk ikut belakang. Itu yang menyebabkan berlaku limpahan orang. Diorang tahu nak cut shot macam mana daripada belakang pula. Okey Kiran, yang pertama kita nak bagi tahu harus diingatkan ini bukan ada rasa niat hati busuk ke rasa nak cemburu ke tengok orang pergi piknik, tak ada. Tak ada. Tapi ini apa yang kita nak bagi tahu sebenarnya ini tak patut terjadi sebabnya macam awal-awal kita bagi tahu kes kita ni belum lagi stabil. Maknanya masih lagi tinggi. Tapi ini macam tunjuk macam gambar ini menunjukkan yang kita sebenarnya macam tak jaga. Memang terang-terang Kiran, saya rasa. Ya, Abang Usop, komen sikit Abang Usop. Nak marah pun tak apa. Teman nasib baiklah kedema Sungai Pisang. Kalau kamu pisang memang kena main bakar dah. Kan? Okey, apa ni, ini naluri manusia ni memang macam tu. Susah kita nak kawal dema ni. Dema ni orang kata pantang terlepas. Kalau dalam peribahasa kita budak-budak tu dia panggil orang Indian dapat senapang kan. Biasa dapat panah, bila dapat senapang tembak je. So ini yang jadi ni pasal apa dia orang ni yang abang tengok juga benda-benda macam ni banyak yang terdedah dalam Twitter, medsos kan, gambar-gambar yang keluar ni. Satunya ialah tentang mentaliti dari segi sampah sarap lah. Itu kita akan menyusah. Kita apa-apa kita buat pun, kalau kita nak buat apa-apa sekalipun, bukan kita tak nak larang apa lah. Tapi pentinglah orang lain, yang kita penting diri kita. Betul. Kebanyakan kita hanya penting kita, oi aku nak dine in lah, aku nak tak sabar nak pergi tengok wayang lah. You want to do it, kalau koma nak buat, koma buat je lah, tak perlu nak bangga-bangga nak buat. Itu je. Kan? Tak semua orang suka macam teman dengan anak teman. Contoh, teman dengan anak teman. Teman tak berani nak pergi panggung wayang lagi. Kalau dilulakkan pasal anak teman 11 tahun. Belum cucuk vaksin lagi. Kan? Jadi kadang-kadang kita yang berumur ni kena nasihatkan yang bawah lagi, macam kebanyakan yang kita tengok yang nak bercuti tepi pantai semua ni, mak bapak anak-anak yang kecil-kecil belum vaksin lagi tu. Dia tak fikir Betul. Ini yang kata orang ni, mamu ni kata serabut sungguh katanya. Itu namanya panik. Betul tu. Lepas tu tinggal sampah merata. Lagi satu komen saya nampak adik Ifat Ismail kata meriah sangat tu. Macam dah lupa. COVID masih ada. Yes. Yang kita tak pergi ni pun kita takut tengok. Yang pergi tu tak takut ke? Kita tak ada rasa. Ramai sampai krem macam tu orang dekat tempat tu. Dia kalau kita tengok kalau dari sudut psikologi yang teman belajar dekat Universiti Berlin dulu kan. Jauh tu. Okey. Baik. Universiti Berlin tu dia belakang warung Pak Jabit je dekat Pisang, tapi orang panggil Universiti Berlin. Berlin ke Betung? Berlin. Dia kalau kita tengok karakter orang-orang yang suka buang sampah ni, minta maaf lah teman gambar, bukan teman jahat, tapi terpaksa jahat lah sikit bagi kamu sedar. Dia yang membuang sampah ni kerana pemikiran sampah. Jadi dia keluarkan sampah daripada dia kat luar. Dia tak nampak benda tu penting pada orang lain. Pasal diri dia dah sampah dah. Jadi bagi dia sampah dengan dia tu tak ada beza. Itu yang menyebabkan benda ni jadi.
Kalau dia rasa Kan? diri dia tu bukan sampah, kita tengok pun kita akan kutip kan? Kan? Apatah lagi sampah-sampah. Cuba kita bayangkan, apa yang jadi kalau buat sampah macam tu? Tak pasal-pasal orang lain nak pergi datang besok tak boleh. And then Ya, penguasa nak kena apa ni? Nak kena bersihkan. You know, Tapi kita tu- melibatkan banyak orang. Pada saya tu sampah tu perkara kedua jugalah. Sampah kotor banyak kita boleh bersihkan. Tapi kalau hal COVID tu, kalaulah ada yang dalam tu pergi tu, ada yang positif, bersepah lagi kena dekat tempat yang sama, kes makin naik lagi. Lepas tu tiba-tiba kenalah lockdown balik, dah menyusahkan orang lain yang tak ada mengena dekat piknik, yang tak ada mengena nak bersukaria, tapi akan terjejas sama satu Malaysia akibat sikap orang-orang yang tak sabar, gelojoh. Buka aje pong pergi, buka aje pong pergi. Dia benda ni sebenarnya Kiran Iwan Ya. benda ni ada satu COVID ni ada satu norm yang baru tau. Norm yang baru tau. So ramai orang lagi tak tahu kesan dia. Dia orang rasa dia orang rasa COVID ni benda yang boleh trial and error macam biasa. Nah. Dia orang tak tahu yang COVID ni dia punya penanganan dia lain. Tapi dia orang ialah jiwa sifat fitrah manusia tu dia suka nak mencuba. Dia tak sangka yang cubaan dia kali ni mungkin cubaan dia yang terakhir. Disebabkan COVID ni. Ini yang kita takut. Ini bukan benda yang berkaitan dengan HIV AIDS, you know. HIV AIDS tu mungkin dia ada window period dia. Ya, dalam HIV AIDS dia ada window period. Kadang-kadang orang tu dah ada HIV AIDS tapi tak dapat dikesan, dia memerlukan 10 tahun untuk dapat kesan dia ada HIV ni simptom. Berbeza dengan COVID. COVID ni kita pergi sekejap ni, sekarang tak pasal kita bawa ke orang lain pula. Itulah kita risau. Tu masalahnya sekarang. Kalau kita yang tak pergi ni boleh fikir, kenapa yang pergi tu tak nak fikir 2 kali sebelum keluar? Ataupun kau nampak ramai, patahlah balik. Hari lain pun boleh pergi. Tak semestinya wajib pergi berkelah pada hari yang sama semua orang kan, walaupun dah dilepaskan daripada SOP yang ketat. Itulah saya kata, kalau boleh rakyat ni berfikirlah sikit, tolonglah berfikir secara normal, tolong ada rasa tanggungjawab sikit, jangan terlalu gelojoh lah. Kalau nak buat kita kalau boleh kita bukan nak halang dia orang untuk ni. Itu hak masing-masing, tapi dalam kita menghargai kebebasan, kita kena pastikan juga kita tidak menyusahkan orang lain. Kita kena faham dia ada domino effect kat sini. Domino effect ni maknanya mungkin tak kena pada kita, mungkin orang lain yang bawa kepada kita, dan kita bawa kepada anak kita, mungkin mak kita, mungkin keluarga kita, orang yang kita sayang. Kita tak tahu yang tu. Kita rasa kita je lantaklah aku yang kena, tapi dia tak tahu dia tak kena, yang kena adik dia. Faham. Yang tu yang kena berubah. Yang itulah rakyat Malaysia, anda kena berubah. Tu yang saya katakan tadi, fikir dulu sebelum keluar pergi mana, fikir baik-baik supaya tidak menyusahkan orang lain. Ya, betul. Sebab kata kena ingatkan juga kira dekat diorang, sebabnya diorang ni terlupa. Bila sektor buka je, semua dia ingat macam okey. Bila semua barber potong rambut boleh buka je. Okey, aku nak pergi barber potong rambut, dah berbulan dah aku tak potong rambut. Jadi dia fikir dia nak pergi je. Dia tak ada fikir pun pasal, dia dah lupa dah pasal virus tu sendiri. Faham tak kira? Sini benda-benda macam ni teruja. Dia teruja, dia alpa. Jadi bila dah alpa ni, kita kena ingatkan sentiasa, bukan bermakna sektor tu buka semua boleh keluar macam biasa. Itu yang kena serapkan dalam diri kita, insyaAllah. Berbalik kepada tadi, jangan lupa sebelum buat keputusan keluar rumah tu, fikir sama ada itu satu keperluan ataupun kehendak. Kalau kehendak tu boleh tahanlah dulu. Kalau keperluan, nak beli barang dapur, sakit, nak pergi hospital, itu kena keluar. Tapi kalau kehendak, nak shopping apa semua, hold on, tak payah pergi dulu. Apa ni Kiran? Ini kalau kita baca pada Mamu Abu Rembau Beb ni, dia cakap cuti tepi pantai, soap confirm ke laut. Kalau laut tu boleh bercakap, woi soap, mana soap? Apalah nama teman pula dia kaitkan. Yelah, dah kau kata nama kau Usop tadi kan? Ambil kau. Tapi kalau dah pantai, ayo laut panggil Usop, oi Usop, teman lari lah pergi gunung. Penuh SOP. Tak adanya. Dia lari pergi Betong. Okey, kita akan berat seketika. Kita akan kembali dengan segmen yang terakhir sebentar lagi bersama dengan Usop Star ataupun Usop Lica Bakor. Wanita for you.fm. Kira ada ni show. Macam ni.
Segmen terakhir Kira dan Show hari ni bersama dengan tamu istimewa kita ada Usop Start, Usop Wilca. Hai. Asyik Wan. Asyik kita je buat baucuk buat sekali weh. Lama tak tengok. Bakar. Bakar. Abang dah angkat besi. Alah, sekali lah malam ni. Belajar. Tadi kata kawan baik, beli rumah sama-sama. Duduk rumah dekat-dekat. Pasal Koma tak pindah, teman je pergi. Koma bayar booking je. Dia teman angin tu kan. Nengok kiri. Tengok rumah kiri tak ada ikuan, tengok rumah kanan tak ada kiran. Mana tak sakit hati. Koma tak tahu masa tu kami ni scammer. Kami cuma bawa klien pergi beli. Bila klien beli, kami dapat komisen. Yang bagi payung tu semua tu drama je. Berapa ramai dah kita bawa pergi klien. Kita setakat ni Abang Usop kira yang ke-8 yang kita berjaya bawa lah, yang beli rumah. Kan. Tapi Koma tak juga kaya-kaya. Okey. Kita nak pergi lagi. Ada satu soalan. Soalan ni terpulang pada Abang Usop, dia nak jawab ke tak. Tapi benda ni saya rasa saya pernah tanya dia secara personal kat luar. Yang mana satu ketika dulu lah Usop Wilca pernah bagi statement ni kat saya. Dia kata dia nak merehatkan diri daripada bidang lakonan. Adakah itu? Pernah, tapi baru-baru ni dia ada buat juga drama. Maknanya saya tahu dia tak rehatkan diri dia. Tapi waktu tu apa yang buatkan abang nak rehat bang? Kenapa? Cuba abang share sikit. Dia macam abang khabar tadi lah, pasal banyak pada anak abang lah. Banyak pasal anak abang. Dia masa-masa kami berpisah satu hari, sama ada ex abang nak ambil anak atau abang nak ambil anak. Tapi kalau abang cakap, bila masa kami buat keputusan tu, sebelum kami buat keputusan tu, abang tanya balik, kalau you kerja nanti, anak nak tinggal kat siapa? Kan? Tapi kalau dengan abang, at least abang pergi mana abang bawa. Pasal abang mana-mana abang syarat, abang kalau pergi berlakon pun abang bawa dia. Kan? Abang mana-mana abang bawa dia. Tapi kalau dia mungkin dia tak boleh bawa pasal dia bekerja dengan orang. Faham. Kan? Jadi di situlah terpaksa buat keputusan yang rasanya yang paling layak untuk jaga anak abang ialah abang. Pasal kalau lah ex abang jaga dia, dia mungkin akan abang kata tak boleh fokus pada kerja dia. Faham. Kan? Takkan kita nak suruh bapak mentua pula jaga, tak syok lah. Abang cakap tak syok lah. Abang tak mau amalkan kita nak nyusahkan mak bapak kan, betul. Tapi alhamdulillah walaupun abang macam tu, abang dengan ex wife abang, kami berkawan pasal anak, pasal rapat, tak ada masalah. Kan? Kami bukan bergaduh-gaduh. Salah satu lagi sebabnya kenapa abang ambil keputusan untuk undurkan diri ni, pasal abang nak elakkan daripada kontroversi. Pasal kadang-kadang takut bila orang dah tahu pasal abang ni bercerai, orang akan banyak tanya pasal perceraian daripada abang punya profesionaliti. Faham. Jadi ini akan secara tak langsung menyebabkan anak abang besok mungkin dia akan tertekan. Kalau pergi ke sekolah nanti orang duk cerita, tambah pula kadang-kadang kalau pengalaman kita lah, kita dengan media-media ni, kadang kita cakap lain, dia orang tulis lain. Kan? Jadi kita tak mau benda ni berlaku. Berdasarkan pengalaman abang sebagai seorang corporate com punya ni dulu, dan juga pengalaman abang dengan media-media, abang rasa cara terbaik ialah untuk abang ni ialah dengan abang melenyapkan diri ataupun merehatkan diri, dan abang akan buat sekali-sekala lah. Lagipun abang bukan saja abang dalam bidang ni saja, abang boleh, dulu abang banyak juga buat kerja-kerja dalam oil and gas. Kerja abang bukan saja berlakon saja. Jadi abang tak ada desperate sangat lah kalau nak kena berlakon hari-hari. Kan? Jadi abang rasa tak ada masalah bagi abang. InsyaAllah abang memang dengan pengalaman kerja abang punya ni dulu, so abang rasa kalau abang berehat ataupun abang ambil cuti tentang berlakon pun tak ada masalah, insyaAllah. Kan? Okey, itu dululah kan. Tapi yang sekarang ni, lepas anak kata dah besar tadi, dah boleh keluar rumah lama, dah 2-3 tahun, macam mana? Adakah abang akan terus berlakon ataupun macam mana, ataupun sekarang ni ataupun macam mana?
Pelakon pun abang kena tengok juga. Abang bukan boleh abang tak nak kalau abang ni bawa watak yang sama je kalau boleh kan. Kalau boleh cari tengok kalau sesuai abang ambil kan. Abang lebih suka berlakon cerita-cerita yang ada humor. Abang tak suka berlakon cerita jadi stres, jadi Tan Sri, jadi Datuk. Penat abang. Macam nak kena stres je. Dalam set tu kena serius tau. Abang mana boleh jiwa abang serius. Abang kalau masuk set kan, pasal bila kita nak berlakon, kalau watak tu watak serius, masa kita sampai rumah tu pun, masa sampai tempat shoot tu kita dah serius dah. Kita nak kena start bawa in character lah. Tapi kalau in character, macam kita takut dia lari. Tapi kalau kita humor ni best. Humor ni pasal kita boleh buat lawak, kru gelak-gelak, so kita tak stres. Tapi kalau kita jadi watak serius, abang yang jadi stres. Pasal abang ni tak boleh serius sangat. Okey. Abang Ucup, ingat tak? Berapa banyak filem dah berlakon? 14. Drama tak ingat lah, banyak no. ada yang berlakon sejam, ada yang berlakon kejap. Tak tahu kan. Kalau nak kira berlakon tu memang banyak lah. Tapi tak tahu kalau ada yang berlakon. Yang tak tengok pun ada. Ambil kau. Filem 14 Lepas ni kalau Abang Ucup juga seorang pengarah filem, betul? Tak, abang tak pernah pengarah. Yang filem tu bukan marah yang abang produce dengan abang tulis skrip. Itu producer. Okey. Tak nak ke mengarah pula. Dan kalau mengarah, filem apa yang abang nak buat? Selain daripada humor juga ataupun kalau banyak orang suruh abang mengarah, tapi abang ni jiwa abang bukan jiwa mengarah. Abang tak suka mengarah. Kalau korang kenal abang daripada dulu, abang suka kalau kita angkat beg, kita angkat beg sama-sama. Okey, faham. Abang daripada dulu dah. Walaupun dulu masa abang jadi head of corporate com dekat Tanjung pun, dalam event pun abang angkat masuk dalam kereta semua abang. Sampai staff-staff abang kata, tuan, relax lah tuan, kami angkat. Tak ada, kita buat sama-sama. Abang bukan seorang yang macam tu. Abang dia suka duduk, relax, abang nak satu. Kalau jadi pengarah, kita akan letak level kita tinggi. Jadi kita jadi macam, orang tak, abang suka nak campur. Kalau dalam kerja tu, kalau boleh, abang nak mix. Itu cara abang. Abang tak boleh mengarah. Memang tak boleh mengarah. Dan ada border lah. Lepas tu, bila dia mengarah kan, kita tegas sikit kan orang dah. Kadang-kadang kawan. Macam kita itu hari, abang kena berlakon dengan Kiran kan. Dekat tangga tu. Jenuh nak kata dia. Kamu kena macam ni, kamu kena macam ni. Tak sedap kita nak nagur ke tau. Kawan. Ya, faham. Tapi bang, satu je lah. Kalau boleh kita harap Usop Wilca tu jangan stop lagi lah. Sebabnya masih ramai yang nak melihat Usop Wilca untuk kembali beraksi di dalam daya Perak. Bukan apa sebab dah lama sangat saya rasa berehat tu. Jadi pasti ada yang rindu. Peminat-peminat Usop Wilca sendiri pun saya tahu. Saya yakin memang mereka nanti tertunggu-tunggu karya daripada Usop Wilca sendiri. Ya, bang, tolong jangan stop. Tapi abang masih tunggu lagi pasal kalau ikutkan, kalau tak pasal COVID ni abang nak berlakon Avengers dah. Kalau dulu Endgame dia ada nak berlakon, dia nak ambil abang untuk filem terbaru Game Over. Pasal Iron Man dah mati kan, so dia nak perlukan, dia baru tahu Iron Man ada kembar dekat Malaysia, so dia nak ambil abang. Pasal Avengers dia berkata demo ni semua tak nak solat, so nak kena panggil orang yang boleh azan kan sikit demo tu. Kalau Iron Man yang dah mati tu terbang macam ni, terbang dia tembak. Yang baru ni dia macam ni. Itu sebab abang di bahagian belakang. Tahu, dia pun tak bagi abang ke depan pasal memang habis semua orang kena tembak. Ya. Ini kalau berlakon ni Wan, Thanos pun lari lah. Thanos pun takut dengan dia. Cincin 6 tak ada makna dengan dia. Alright. Macam kita katakan tadi, kita harapkan Abang Ucup jangan berhentilah. Selagi ada keregat tu, selagi ada semangat tu, teruskanlah berkarya, teruskanlah berlakon. Kita sendiri pun nak tengok juga Abang Ucup berlakon balik filem ke apa ke yang kalau boleh biar meletup lah, biar box office macam dulu-dulu kata orang tu kan. Sebab sekarang kita tengok banyak filem yang kekurangan, pelakon-pelakon yang hebat macam Abang Ucup ni. Walah, up sikit. InsyaAllah. Tapi tak ada janji pasal memang jiwa lakonan. Pasal abang sebenarnya abang bukan seorang yang minat berlakon. Daripada dulu cita-cita abang lebih suka menyanyi daripada berlakon. Abang ni tapi bila abang dapat peluang, tiba-tiba abang terjebak dalam bidang lakonan kejap. Ini terjebak. Yang sekarang terjebak ke mana Abang tiba-tiba ni? Ni mana ni?
tadi kan abang janji nak nyanyi. Oh, nak nyanyi. Betul. Allahu Akbar. Betul. Ambil Abang makanan kita makanan kita nak kena tengok show ni lepas ni. Kita pula yang terlupa lah. Aduh, Tak. ayolah. Janji kena tepati. Kan. Okay, come on. Okay, ready. Tapi sebelum tu kita kena dengar ucapan lah. Ini closing lah kita. Kan? Okey, pada koma-koma yang Ucapan dulu. Koma-koma yang ada, yang datang, yang masuk dalam room ni, insyaAllah berikan sokongan pada channel ni. Semoga korang dengan sokongan korang, channel ni akan lebih meriah, akan dapat membawa input-input walaupun merapu tapi ada input. Itu lebih baik daripada serius tak ada input. Kan? So yang paling penting ialah terima kasih kerana masih juga ada yang beri sokongan pada abang walaupun dah lama abang hilang. Hey, come on lah. Walaupun abang dah fokus banyak kat Hollywood sekarang ni, tapi korang masih tetap dengan abang. Okey? Untuk kecap tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita jumpa kita bang. Ada salah silap, kami mohon maaf. Kita jumpa lagi bang. Subuh menyensi fajar menjelma, hatiku rungsi entah mengapa mencari senja, berwarna jingga, tapi hatiku gundah gulana. Detik-detik suram mewarnai hidupku atas kesilapan menurutkan nafsu. Aku terasing di bumi sendiri, mataku menjalin sisa hidupku. Semakin hampir hanya padamu, doaku lempir padamu Tuhan. Aku berdoa Engkau maafkan segala dosa. Terima kasih Ikhwan, terima kasih Kiran. Assalamualaikum.